Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bersama sekali lagi di pagi Jumaat yang berkah ini. Selamat datang dan terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan saudara-saudari yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMP pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi merupakan moderator anda dan topik yang kita bincangkan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan dan puan, iaitu ASB dan emas. Kenapa perlu memilih? Okey. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang kita kongsikan pada pagi ini, tuan-puan jangan malu, jangan segan. Hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat sekiranya anda berada di Zoom dan anda berada di FB Live di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan dan sekiranya kita masih ada masa, insya-Allah soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, teman-teman juga layak menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklumat serta maklumat yang diminta melalui QR code dan link yang akan diberikan nanti. Baiklah, teruskan bersama kami hingga penghujung sesi. Sedikit makluman sebelum silakan pada penceramah, sedikit makluman berdasarkan penceramah kita, iaitu Puan Malia Ramli ataupun dikenali sebagai nama manjanya Kak Lopa. Dan beliau bukan HR Manager 18 tahun di MNC, menguruskan tim HR dalam menjaga beberapa ribu pekerja syarikat dan mempunyai ijazah Management Quality Management HR. Yang seterusnya beliau aktif melabur beberapa hartanah, unit trust dan juga emas pelaburan, emas 999 sejak usia awal 20-an lagi. Wow, tu dia. Dan bebas hutang, tidak menjana wang di awal usia 30-an dan merupakan penulis buku Nak Kaya Seribu Daya. Alright, beliau sangat percaya wanita perlu bijak ilmu pelaburan dan ilmu menjana wang. Dan beliau juga menjalankan pencen makan gaji sebelum genap 40 tahun untuk memberikan tumpuan kepada peniaga emas, dan penulisan kerap viral dan sering disiarkan di mingguan wanita, keluarga dan juga lain-lain media. Yang paling menariknya, memiliki lebih 3,000 direct fund line dan lebih 20,000 empire penyimpan emas. Wow, cukup hebat Puan Malia Ramli kita ni pada pagi ni. Okey, kita akan bertemu dengan Puan Lami tu Kak Lopa kita. Assalamualaikum Kak Lopa. Waalaikumsalam Encik Zaki. Alhamdulillah sihat nampaknya Kak Lopa kita. Sihat Encik Zaki, sihat Alhamdulillah sihat. Okey, untuk makluman pada peserta kita, Kak Lopa ni berasal ni dari Dalam Utara ni, orang Jelapang Padi. Orang Kedah kita. Tak apa. Okey, Kak Lopa, hari ini kita kongsikan berkaitan dengan cukup menarik SME dan emas, apa yang perlu kita fikirkan, apa yang perlu kita kongsikan berkaitan dengan kedua-dua produk ini. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan amat dihargai Tuan Moderator kita Encik Muhammad Zaki Haji Alwi. Bersemangat dia pagi-pagi ni. Dengar dia cakap, kita rasa tak sabar nak bercakap sama. Terima kasih Encik Zaki. Rakan seperjuangan saya Puan Fauzilah Zaidi yang menjemput saya, difahamkan beliau juga dealer public gold. So jadi nak cerita tuan-puan, ASB dan public gold berpisah tiada lah. Sebab apa? Sebab ASB dan public gold ni dia dah sekian lama dia dalam jiwa, terutamanya rakyat-rakyat Malaysia. Alright. So jadi tanpa berlengah dan membuang masa, ramai orang nak balik kampung, nak raya ni kan. Alright, okay, Alhamdulillah. So jadi terima kasih kepada ASB yang menjemput saya. Bila kita cakap ASB ni tuan-puan, dia dekat. Siapa je tak tahu ASB? Sama juga dengan emas. Siapa je tak tahu emas? Sejak nenek moyang kita dulu Saya suka nak tunjuk sebab mungkin anak-anak muda sekarang tak pernah tengok dah ni. Ini apa ni? Ni bukan soalan pop quiz. Ini nak tunjuk buku ASB saya yang tahun 2000. Tahun 2000. Ini zaman sekarang, budak-budak sekarang tak kenal dah Cik Zaki. Tak ada, buku ni tak ada dah. Ini cerita, buku ni cerita lebih 20 tahun lepas. So jadi ini adalah bukti dan saksi bahawa saya sangat mengenali ASB selain emas lah. Emas of course tak ada orang boleh deny dengan pengalaman saya mendidik lebih 21,000 penyimpan di seluruh dunia. Ada penyimpan saya dekat New Zealand, ada penyimpan saya dekat China, ada penyimpan saya dekat Sabah, Sarawak. Saya ada Kak Charis dekat Sabah yang membina rumah cash melalui emas, Cik Zaki. Ni antara murid-murid saya yang boleh cek. Diorang ni
ni antara murid-murid yang belajar dengan saya hari ni, mereka membina rumah, ada yang bebas hutang, dan tapi saya satu nasihat dia orang, ada dua perkara jangan tinggal, ASB dan emas. Dia mesti kena dikahwinkan. Jodoh. Jodoh. So, jadi kalau siapa ada soalan boleh saya amat hargai. Serba sedikit tentang latar belakang saya, Cik Zaki dah share tadi, jadi saya pun segan nak share banyak-banyak kali. Jadi tadi dah masuk bangkul, angkat bakul, angkat sendiri dah. Ini masuk lift pula nak angkat lagi sekali, tak payahlah. So jadi secara amnya di media sosial orang panggil saya Kak Lopa. Ni buku saya lah, Penulis Nak Kaya Seribu Daya. Saya berpartnership dengan mentor saya iaitu Tuan Zulkifli Syafiee. Beliau ni, Tuan Zulkifli Syafiee ni, kalau tanya orang siapa Marlia Ramli, Marlia Ramli ni Zulkifli Syafiee versi perempuan. Dia ada dua Zulkifli kat Malaysia ni. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tu mentor saya. Beliau juga penulis buku Misi Bebas Hutang dan juga Wang Emas, dan buku saya Nak Kaya Seribu Daya. Kami tak jual buku, tuan-puan. Jangan tanya saya nak beli buku lah. Beli dekat PG Mall dan juga boleh beli dekat Popular, insyaAllah. So jadi secara amnya sebagai wanita, saya amat recommend bagi abang-abang kacak dekat sini, ayah-ayah macho dekat sini, bimbing dan bukalah dan bantulah anak-anak gadis anda, kakak-kakak anda, isteri-isteri anda menjadi bijak dua perkara. Iaitu nombor satu, bijak menjana wang. Nombor dua, bijak mengembangkan wang. Dia kena ada dua ni, tuan-puan. So jadi hari ini sebagai wanita yang lemah tidak berdaya, Cik Zaki, saya minta semua kaum-kaum lelaki yang gagah perkasa dekat Malaysia ni, yang bersama-sama saya, didiklah isteri, wanita kesayangan anda untuk ada dua ilmu ni. Bukan sebab kita nak cuci kaki. Lelaki macho dia tak harap duit wanita, tuan-puan. Tapi dia nak sekiranya dia tidak ada satu hari nanti, wanita-wanita yang disayangi ini mampu untuk melindungi diri sendiri. Sebab di dunia, di alam fana ni, hidup memang kata akhirnya masuk kubur. Tapi hidup kat dunia ni pun panjang. Panjang selama mana? Kalau mengikut jangka hayat rakyat Malaysia, usia rakyat Malaysia adalah di antara 72 tahun ke 75 tahun. Jangka hayat lelaki lebih pendek, tuan-puan. Awal 70-an mungkin orang lelaki banyak tanggungjawab. Orang perempuan tahu apa? Shopping je. Cik Zaki, orang perempuan tahu shopping je. So jadi bila orang perempuan tahu shopping je, hidup dia lebih enjoy. Dia guna kad kredit suami dia, contoh. So jadi apa dia buat? Dia hidup insya-Allah lebih lama, iaitu 75 tahun. Berbelanja tidak salah, tuan-puan. Sekiranya hari ini kita nak berbelanja tidak salah, tapi kita kena ada dua skill, iaitu mesti tahu menjana wang dan mesti tahu mengembangkan wang. Alright. So jadi saya harap saya cerita sebersikit. So at least kawan-kawan nampak siapa Marlia Ramli aka Kak Lopa. Bukan Hakim Stopper ni Kak Lopa. Alright. Okay. So secara amnya adalah kecil-kecil pencapaian saya. Tapi pencapaian yang paling signifikan saya di dalam Public Goal adalah saya pernah bergelar tahun lepas. Saya dianugerahkan sebagai gelaran Champion Lady. Maksudnya apa? Di kalangan lebih 50,000 dealer Public Goal atau pendidik Public Goal, saya nombor 1. Alhamdulillah. So tahun ni tak tahu lagi ARN 30 Julai ni, tapi insya-Allah lah kita akan kekalkan prestasi kita untuk membantu lebih ramai penyimpan-penyimpan emas di dalam tim kita. Tadi bila kita sebut 21,000 penyimpan emas, tak ramai lagi. Sebab target saya insya-Allah dalam 2 tahun lagi dalam tim Empire Kak Lopa, kita akan capai 100,000 penyimpan emas. InsyaAllah. Alright. Okay. So dekat Malaysia ni tuan-puan, kita ada banyak choice. Kita ada banyak pilihan cabang pelaburan. Apa itu pilihan cabang pelaburan yang ada dekat Malaysia? Kita ada hartanah, kita ada saham, kita ada cryptocurrency, fixed deposit, kita ada PNB. Ramai orang ASB dia tahu, PNB dia tak tahu. Oh, ini berat. Ini berat. ASB dia tahu. PNB tu benda apa PNB tu? PNB tu nama ubat ke nama vaksin ke? Dia ingat PNB dengan ASB dia
tak tahu. PMB tu grup, bahasa mudah PMB tu grup, ASB tu adalah hari inilah yang kita bercakap ni. Orang duk kata, saya simpan duit ke ASB. Sebenarnya bukan simpan duit sayang-sayang. Kita simpan unit trust. Cuma unit trust dalam bentuk kadar tetap. RM1 unit bersamaan RM1. Dan yang seterusnya adalah kita juga ada cabang emas dan perak. So nak cerita banyak sebenarnya cabang pelaburan di Malaysia. Tu yang tadi saya cerita tentang mengembangkan wang tu. Kenapa? Sebab kalau kita pandai cari wang tapi tak pandai mengembangkan wang, wang kita pergi mana? Pergi dekat orang kaya lain. Sebab apa? Orang kaya lain tahu mengembangkan wang. Orang kaya lain tahu ambil duit kita macam mana. Sebab itu kalau kita nak kaya, kita kekal apa? Tahu cari duit, pandai buat duit dan pandai mengembangkan duit. Sebab apa? Kalau simpan duit bawah bantal, nanti inflasi makan. Kalau tak inflasi makan, anak-anak curi. Kalau tak anak-anak tak curi, tak makan, anak-anak tak makan, inflasi tak curi, bini bawa pergi shopping. Jaga Cik Zaki. Jaga Cik Zaki. So jadi bahaya. Orang perempuan memang bahaya Cik Zaki. Dia boleh bukan setakat menggegarkan dunia, dia boleh menggoncang ke poket lelaki-lelaki. Alright. So okay, setiap cabang pelaburan yang saya sebut banyak-banyak, hartanah, cryptocurrency, fixed deposit, emas, perak, PNB, semua cabang ini memiliki strategi yang berbeza. Bila saya mendidik orang tentang ilmu kewangan sejak 2014, saya dah capai financial freedom. Tak kaya lah, tapi setidak-tidaknya tak susah korang. Tak payah nak duk marah menteri. Jadi bila kita capai financial freedom, kita rasa satu tanggungjawab dan amanah untuk kita mendidik masyarakat. 2014 dan daripada 2014 hingga 2020 ni, dah lepas COVID, dah lepas vaksin pun orang masih duk tanya saya, cabang pelaburan mana yang baik Kak Lopa? Kak Lopa, yang mana cabang pelaburan baik? Sebenarnya tuan-puan, semua cabang ada kekuatan dan kelemahan. Tidak ada satu cabang yang sempurna. Sebab setiap cabang pelaburan memiliki strategi yang berbeza-beza. So jadi apa cabang pelaburan yang terbaik? Cabang pelaburan yang terbaik adalah bergantung kepada sekuat mana kita sanggup absorb risiko dan kekuatan kewangan kita sejauh mana. Contoh kita main cryptocurrency baru-baru ni Luna. Dia jatuh sampai 98%. Ada orang dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia kaya. Dia ada duit yang banyak. Dia dah faham risiko bahawa cryptocurrency biasa jatuh 80%, 90%. Jadi dia tak bimbang. Tapi ada orang sehingga bunuh diri. You know, sebab itu kita kena faham apa kemampuan kita untuk absorb risiko dalam setiap cabang. Dan cabang pelaburan ibarat tool. Saya bila orang tanya saya, ASB dengan emas mana lebih baik? Saya tanya dia balik, apa tujuan anda melabur? Kenapa? Sebab soalan ASB dengan emas mana lebih baik, seolah-olah anda tanya saya gunting dengan pisau mana lebih baik. Mana saya tahu? Sebab gunting dengan pisau sama. Dia memiliki fungsi yang berbeza-beza. Kalau gunting, contoh kita nak gunting cili, takkan kita nak guna pisau, jenuh tonyok tangan lah. Kalau kita nak potong ikan, nak hirai ikan, takkan kita nak guna gunting. Boleh patah gunting, kita guna pisau. So jadi sebab itu hari ini jawapan saya, emas dan ASB mana lebih baik? Bergantung kepada tahap ilmu anda, matlamat anda, sebab emas dan ASB adalah dua tool yang tidak sama. Sama dengan apple dan oren. Mana lebih sedap? Mana saya tahu? Tuan-puan mungkin suka masam-masam. Atau ada orang dia suka manis-manis macam saya. So makanlah apple. So jadi kena faham lah. Nanti saya akan cerita lagi, don't worry. Nombor 3, yang penting adalah antara ASB dan emas sama macam antara apple dan juga oren, sama macam antara pisau dan juga gunting, sama antara basikal dan juga motor. Antara motor dengan kereta mana lebih baik? Kalau jam motor lebih baik. Kalau hujan kereta lebih baik. Nak jimat petrol parking motor lebih baik. Alright, nak bergaya nak pergi rumah mak mentua naik kereta lebih baik. Pinangan cepat lagi luluskan. So jadi tuan-puan, hari ini mana lebih baik antara ASB dan emas? Bergantung kepada matlamat. Nanti kita cerita. Tapi saya jamin ada satu rahsia besar yang kalau anda ada, anda tak akan rugi melabur dalam cabang apa sekalipun.
Saya melabur sejak muda tuan-puan. Saya banyak buat silap. Sebab tu hari ni saya suka mendidik masyarakat. Ni ASB panggil saya ni tak ada dia orang bagi air test cawan pun. Tapi saya suka sebab saya dapat kongsikan ilmu saya yang cetek ini supaya anda tak perlu ulang kesilapan saya dan anda lebih kaya dan berjaya daripada saya. So jadi hari ini tuan-puan dengan ilmu. Ini rahsia besar. Ilmu. Garis nipis antara pelabur yang kaya dan pelabur yang tidak kaya adalah ilmu dia. Alright. So jadi nampak kalau ada soalan tanya Cik Roy kata apa? Ya, perempuan memang bahaya sebab shopping. Betul. Perempuan dia bukan setakat boleh menggoncangkan dunia. Dia boleh mengoyak rabakkan poket suami dia. So jaga-jaga orang lelaki. Sebab tu kena ajar orang perempuan. Kita kena ajar ibu kita, isteri kita, anak-anak gadis kita dua perkara tadi. Nombor satu, cara dia menjana wang. Nombor satu, cara dia mengembangkan wang. Wanita yang ada ilmu kewangan, dia tidak pandai mengoyakkan poket suami, tapi dia pandai buat poket suami dia sendat. Dia pandai memenuhkan kekayaan keluarga dia. Ini satu yang saya nampak persamaan di antara wanita-wanita yang celik pelaburan dan celik ilmu menjana wang. InsyaAllah. Alright, so yang seterusnya. Ini adalah gambar-gambar. Kita juga ada tabung haji. Kita juga ada Bitcoin lah, cryptocurrency. Kita ada saham. Kita ada emas. Dan of course setiap pelaburan ini memiliki strategi yang berbeza-beza. Alright, kita bandingkan antara simpan emas dengan wang kertas. Tapi kena faham ASB bukan wang kertas, AAB unit trust. Unit trust yang disamakan dengan RM1, RM1. Alright. So jadi apa beza dia antara emas dan juga unit trust? Kalau emas dia dalam bentuk fizikal tuan-puan. Dia macam ni seketun ni, kalau siapa tak nampak, kita tengok drama kan, cerita-cerita movie ke, Hollywood ke, Holy Tamil ke, kita tengok kita ingat ke jongkong emas tu besar ketul bata Cik Zaki. Rupa-rupanya jongkong emas kalau belah-belah ribu, besar 2 jari tangan saya je. Nampak besar 2 jari tangan saya 14,000 ni 50 gram tu. Ini contoh emas fizikal. Kalau anda nak simpan emas, pastikan anda memiliki akaun yang disandarkan oleh emas fizikal. Apa maksud akaun disandarkan oleh emas fizikal? Sama macam ASB. ASB adalah unit trust yang disandarkan dengan wang. So dia boleh keluarkan wang daripada ASB. Kalau emas disandarkan dengan emas fizikal, dia boleh keluarkan emas daripada akaun tersebut. Alright. So jadi nombor 2, kalau wang tunai kita nak guna selalunya jangka pendek lah. Kenapa? Emas saya bagi tahu siap-siap. Itu yang saya kata tidak ada cabang pelaburan yang sempurna. Emas tidak sesuai beli hari ni tak sesuai jual besok. Kenapa? Sebab emas ada spread. Emas ada susut nilai. So jadi pulangan emas secara idealnya adalah 3 tahun bekerja, 3 tahun kita peram. Lepas kita peram 3 tahun, kalau kita jual insya-Allah kita dah nampak progres harga tu. Tapi ada strategi dia tuan-puan. Strategi dia adalah kena konsisten. Kena konsisten menabung. Sebab semakin kita konsisten, semakin kita merendahkan harga purata. Begitu juga dengan ASB. Itu yang saya tunjuk buku saya dulu-dulu. Nak cerita konsistennya saya menabung. Sampai ASB saya dah fit. Genap dah penuh dah. Dan saya tak boleh buat apa-apa. Saya renung nombor dia. Dia macam renung kekasih tuan-puan tengok duit ni. Senyum je. Suami kata buat apa? Duk tengok gambar Zul Arifin. Duk tengok My ASB. Duk tengok My ASB tuan-puan. So jadi kalau tuan-puan nak senyum sentiasa, simpan 2. Nombor 1 ada akaun pelaburan emas dan ada akaun ASB. Nanti duk tengok senyum je. Lepas tu keluar emas belik je. Duit kita tak keluar tuan-puan sebab sekarang ASB dah mudah. Kita boleh buat semua secara online. Alright. So, jadi nampak apa tujuan kita simpan dan melabur. Secara amnya tuan-puan, kalau kita nak melabur dan menabung. Menabung dan melabur ni 2 benda yang berbeza. Ramai orang, saya pelabur ASB. Tanya dia ada berapa ringgit dalam ASB? Ada 500 tuan-puan. 500 baru penyimpan.
Pelabur dia kena ada 100,000 ke, 200,000 ke. 500 ni penyimpan ASB. Bukan lagi pelabur. Kalau ada 100,000, 200, itu baru pelabur. Sama dengan emas. Ada berapa gram emas? Ada 1 gram je. Boleh colek tarik gigi je. Kalau 1 gram tu bukan pelabur. 1 gram tu baru penyimpan. Pelabur dia at least 100 ke 200 gram ke atas. Malah ada pelabur emas yang memiliki emas berkilo-kilogram. Jadi apa tujuan kita menabung dan melabur? Of course sebagai dana cemas. Dana cemas sangat penting tuan-puan. Dana cemas sangat penting. Ramai orang tak faham. Dalam konteks kewangan kita panggil reserve fund. Reserve fund ini bermaksud kalau hari ni kita naik kereta nak balik kampung raya haji ni kan, mak dah telefon 15 kali. Baliklah ya oi. Mak ni nak tumbang lembu seekor ni. Kita pun duk ingat lembu ni, duk ingat tulang kaki Cik Zaki. Kita naik kereta nak balik, tiba-tiba meletup tayar kereta tengah jalan. Berasap enjin kereta. Itu kita panggil kecemasan. Apa yang kita nak buat dengan kecemasan ini? Kita perlu duit. Zaman hari ni jangan kata saya tak perlu duit, saya percaya tak perlu duit, duit tak penting tuan-puan. Kita tak boleh bayar tayar kereta dengan janji-janji manis tuan-puan. Kita bukan ahli politik, kita tak pandai nak bagi janji manis dekat tokek kedai. Jadi kita kena buat apa? Kita kena bagi duit dekat dia baru dia repair tayar kita. Itulah tujuan simpanan kecemasan. Berapa jumlah simpanan kecemasan yang kita perlu ada? Kalau mengikut kebanyakan pakar kewangan, kita boleh simpan di antara pendapatan kita darab 3 bulan gaji. Kalau pendapatan kita darab 3 bulan, perbelanjaan atau gaji, insya-Allah kalau berlaku kecemasan macam tadi tayar meletup, enjin berasap, kita boleh tangani, tak payah duk tarik rambut suami isteri bergaduh. Ni tengah jalan bertomoy suami isteri bergaduh sebab duit tak cukup. Tak mau. Sebab itu penting kena ada dana kecemasan. Alright? Dana kecemasan sesuai simpan dekat mana? Sesuai simpan di 3 tempat yang berbeza-beza. Sebab simpanan dana cemas antara 3 bulan ke 1 tahun amat sesuai dipecahkan kepada 3 tempat berbeza supaya kita lambat sentuh. Kalau kita duk letak dalam poket je kejap kita guna. 1,000 kita boleh letak je dalam Maybank ke CIMB ke RSB. Kita nak guna duit tu kita pergi cocok kita guna. Yang lebih tu 3-4 bulan, 6 bulan kita boleh simpan di ASB. Dengan harapan kalau ASB bagi bonus, bagi dividen sekitar average 5% kan, kita dapat pulangan. Alright, so nampak so jadi setahun sekali seronoklah. Macam tengok wajah Zul Arifin, senyum je. Padahal tengok portal ASB. Yang lebih lagi letak mana? Kalau dah lebih daripada 6 bulan, kita tak plan nak guna duit tu, boleh tukarkan kepada emas pelaburan. Jangan salah faham kakak-kakak. Cik Yah jangan salah faham. Bila sebut emas, kita tak bercakap tentang emas perhiasan. Sebab emas perhiasan tu emas untuk berhias. Kita pakai penuh kelip kat badan macam pokok Christmas. Dari jauh jalan nampak berkilat-kilat. Tapi ini emas pelaburan. Kita tak pakai, tapi tujuan dia adalah untuk melabur, untuk melindungi kekayaan kita. Alright, itu baru cerita satu, tujuan menabung tu dia dah habis sejam. Dana persaraan tuan-puan, hari ini KWSP dah mengeluarkan data mengatakan lebih daripada 75% pesara KWSP menghabiskan wang KWSP dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun tuan-puan, duit tu duduk dalam KWSP 30 tahun boleh tahan. Tapi keluar je 3 tahun, kita habis. Buat apa? Buat renovate rumah lah, beli kereta baru lah. Kalau yang pakcik-pakcik tiba-tiba jadi muda balik, kahwin lagi 1. Habis 3 tahun duit KWSP dan terpaksa kembali bekerja. Ini bukan saya cerita saja-saja tuan-puan. Ini data yang KWSP cakap. Sebab itu kita kena ada backup. Selain KWSP, kita kena simpan juga dalam ASB dan emas. Atau kalau ada ilmu dalam hartanah, dalam cryptocurrency, dalam saham. Provided ada ilmu. Kenapa saya menekankan emas ASB? Sebab ini orang tak ada ilmu pun boleh menabung.
ASB dengan emas ni tak perlu ada ilmu yang kedebabung bombastik. Sebab apa? Sebab kita ada orang-orang yang macam Cik Zaki yang menyediakan kelas-kelas, macam saya menyediakan kelas-kelas ilmu emas. So kita ada pendidik yang mendidik dan risiko dia hampir tiada. Kenapa? Sebab ASB satu unit bersamaan dengan kadar tetap RM RM1. Sama dengan emas. Emas mata wang jatuh, mata wang tak jatuh 10 gram, emas jatuh, emas tak jatuh 10 gram, kekal 10 gram. So jadi itu persamaan yang indah tu yang saya kata boleh dikahwinkan tu antara ASB dengan emas. Alright, selain tu dana pendidikan. Oh, anak nak belajar biarlah dia sendiri. Oh, tak boleh tuan-puan. Tak boleh. Setiap anak yang lahir kita dah kena ada pelan pendidikan dia. Kita tak boleh kata tak apalah ikut takdir. Kalau kita sekadar ikut takdir, kita tak ada beza dengan kapas. Kapas maksudnya apa? Duk terbang, ikut angin. Tak boleh tuan-puan. Anak lahir bila orang duk melawat, macam kalau saya suka sedekahkan emas 1 gram atau 0.5 gram dekat orang. Dekat adik-beradik saya yang bersalin, saya bagi emas. So jadi, kalau orang bagi dalam bentuk duit, orang tanya, Cik Zaki dapat baby baru. Nak apa? Nak apa hadiah apa ni dapat baby baru ni? Jangan minta baju Cik Zaki. Jangan minta botol susu. Tu semua kita boleh beli. Minta duit. Saya nak duit. Anak cukup je 6 bulan. Boleh daftar akaun ASB, dah simpanlah dekat anak, dekat akaun junior, akaun atau accounting. Ni pun ramai orang tak pernah jumpa ni. Ini accounting ni akaun ASB. Akaun ASB anak-anak saya 16 tahun lepas. Saya berwawasan lah juga. Jadi dekat anak saya selain simpan emas, saya simpan accounting. Ni sekarang orang sekarang dah tak nampak ni sebab apa? Sekarang semua online. Semua online ni dulu anak saya dah 16 tahun. So jadi hari ini tuan-puan, dana pendidikan anak ibu bapa kena bina. So jadi macam saya cakap tadi, cabang yang hampir berisiko rendah lah orang kata ASB dan emas insya-Allah. Dana kahwin dah rumah pertama. Kalau yang dah kahwin dah tak boleh dah lah. Macam Cik Roy tadi saya syok kahwin dah tu. Sebab apa? Orang lelaki kalau dia mulut manis, dia pandai bercakap, selalunya suami orang. Sebab dia punya pengalaman tu. Cik Zaki tepuk dahi, dia kata, kau lupa buka habis rahsia dia kata. Sebab itu orang lelaki kita kena jaga. Kalau mulut manis, ini suami orang, so kita kena jaga sikit. Tapi kalau dia macam bujang-bujang, dia malu-malu sikit. Jadi kita tahu lelaki dah kahwin ke tak kahwin. So jadi tuan-puan, hari ini kalau kita dah kahwin, kita bina dana pendidikan anak-anak. Kenapa? Nanti tuan-puan akan kata, anak yang nak kahwin, anak kumpul sendiri. Tuan-puan, tugas itu adat. Adat kata anak nak kahwin dia cari duit sendiri. Agama kata ibu bapa wajib untuk menunaikan hak mengahwinkan anak-anak. Mengahwinkan anak-anak tugas ibu bapa tuan-puan. Contoh kita ada anak lelaki. Duk kendong, anak Fasha Sanda cantik. Macam mak dia cantik, anak Fasha Sanda duk bawa, dating, duk berkenan, saling. Kita tanggung dosa kalau kita tak nikahkan dia. Kita cakap anak kita kenapa tak pergi tunang dan terus nikah. Dia kata duit tak ada. Kita sebagai ibu bapa, kita kena kahwinkan anak-anak kita kalau dah sampai tahap wajib macam tu. Alright, so jadi hari ni anak lahir kena bina dana pendidikan dan juga dana kahwin. Kalau boleh dana rumah pertama, dana percutian, dana kebajikan dan sebagainya. Ingat, kenapa dana kebajikan penting? Sebab selain daripada kita membina kekayaan di dunia, kalau boleh kita nak bawa kekayaan kita dunia dan juga akhirat. iPhone nama dia kata Cik Zaki belum kahwin. Belum kahwin 3 dah agak dah. Dah agak. Saya dah tahu. Kalau lelaki mulut manis pandai bercakap, suara gentleman mesti suami orang. So jadi gadis-gadis take note nah. Alright. Okay, so jadi kita pergi ke next slide. Pukul berapa dah ni? Saya takut saya ambil masa. Alright, okay, tadi saya bagi tahu sedikit tentang ilmu kewangan. Apa checklist kewangan yang kita perlu ada? Kalau boleh kita cuba sasarkan di antara 6 hingga 12 gaji sebagai simpanan kita. Macam saya tunjuk tadilah. Kenapa? Sebab kita tak nak nanti kita tersenarai di antara pesara-pesara yang dah bersara tapi terpaksa kembali bekerja. Benda ni kita dengar macam lawak tuan-puan tapi bila jadi kat kita nanti kita sedih. Kenapa? Dari segi emosi, ada kajian mengatakan dari sudut emosi pesara yang memiliki kemampuan kewangan dengan pesara yang tidak memiliki kemampuan kewangan atau bahasa sedikit kasar iaitu pesara miskin
dia akan berisiko untuk bersara dalam keadaan yang tidak gembira. Dari sudut emosi, pesara yang bersara miskin kurang bahagia berbanding dengan pesara yang bersara selesa. So jadi hari ini tuan-puan, sebagai langkah permulaan, kita dah boleh mula membina dana simpanan emas ataupun wang tunai dalam bentuk ASB, dalam bank-bank dan juga di dalam bentuk pelaburan. Kita boleh letak minimum 6 hingga 12 bulan darab gaji. Nombor 2, kita kena mengamalkan minimum. Kalau orang dah kahwin Cik Zaki, pecah rahsia lagi. Dah kahwin Cik Zaki, minimum kena simpan 1/10 daripada gaji. Kalau kita bujang, tak payah, duit tak berisiko, suami isteri pergi ambil lagi. Isteri tak ambil lagi duit kita dalam poket, kita belum ada isteri, bangun nak peluk kucing, bangun nak peluk bantal. So jadi kalau boleh bagi yang bujang, kita cuba menabung at least 3/10 atau 30% daripada gaji. Oh, saya ramai marah saya, minyak dah mahal. Orang bujang makan kat air fryer sudahlah. Janganlah goreng dengan minyak, masak dengan air fryer. Alright, yang seterusnya checklistnya adalah anda perlu pecahkan simpanan wang tunai, simpanlah dekat ASB macam saya cerita tadi, dan juga emas 999, emas pelaburan. Yang seterusnya memiliki takaful yang mencukupi jika musibah, terutamanya kalau anda pencari nafkah. Sekiranya anda pencari nafkah, anda kena ingat isteri yang anda cintai, anak-anak yang masih kecil, baby yang dalam perut, sekiranya berlaku apa-apa dekat suami yang gagah perkasa ini, isteri dan anak dan bayi yang bakal lahir ini akan hilang tempat bergantung. So jadi sebab itu kena pertimbangkan tentang kepentingan takaful. Yang seterusnya, ini terutamanya yang belum terjebak, yang baru bekerja. Tangguhkan dulu keinginan nak beli kereta, tangguhkan dulu keinginan nak bercuti sana sini, buat checklist 1, checklist 2, checklist 3, checklist 4 dan seterusnya. Pastikan komitmen hutang jangan melebihi 50%. Kalau boleh bertahanlah, jangan lebih sampai 50%, ya. Alright, so nampak Okey, setakat sekarang kalau tak ada soalan tak apa. Kalau ada soalan, maklumkan kepada saya. Ini yang 152,000 bersara miskin ni, ini data pada tahun awal 2020 dulu. Sekarang dah 2022 tuan-puan. So jadi data ni saya percaya jauh lebih tinggi. Alright, nampak Okey, tabiat kewangan rakyat Malaysia. Dekat Malaysia ada satu masalah besar. Ada satu masalah besar dekat Malaysia iaitu tabiat kewangan rakyat Malaysia kebanyakan RM1,000 simpanan pun tidak ada. Okey, pergi balik tadi lebih 1,000 daripada rakyat Malaysia, lebih daripada 75% rakyat Malaysia wang tunai simpanan 1,000 pun tak ada. Kenapa tuan-puan? Kenapa? Kenapakah ini yang terjadi? Mesti ada sebab dia. So jadi antara sebabnya adalah dah hilang pula dah. Antara sebabnya nombor 1. Tolong ambil note benda ni. Punca kita gagal urus kewangan adalah kita tidak ada self awareness dan kita tidak ada ilmu menguruskan wang. Kesedaran tak ada. Kita rasa tak apa muda lagi. Alah, bukan umur 50, baru umur 30 relax lah. Tak relax lah makcik lopa ni. Dulu orang panggil kak, 10 tahun dah kemudian berlalu, panggil makcik lopa pula dah. Hai cis sungguh lah. Cis tak sungguh lah. Alright, so tidak ada kesedaran dan tiada ilmu kewangan tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita ada stigma bawah 30 kita rasa kita muda lagi. Padahal tuan-puan, kalau kita tengok jadual pelaburan ASB, dia ada konsep compounding. Sebagai awal kita bermula, compounding akan impactful lebih besar. So jadi kena faham. Sama juga dengan konsep simpanan emas. Semakin awal gram kita kumpul, semakin banyak gram simpanan kita. Alright, muda-muda lah nak enjoy, relax lah. Apa hal ni? So tak boleh. So jadi hari ini kita ada masalah wang bocor. Sebab apa? Sebab peer pressure. Insta pressure. Tengok gambar kawan makan kopi mahal. Kita mana boleh takkan nak upload gambar kopi Tongkat Ali kedai gerai kat Timah. Tak boleh tuan-puan. Oh tak style. Kita pun kena pergi upload gambar kopi mahal juga.
So jadi ini adalah peer pressure yang berlaku di kalangan ramai rakyat Malaysia sehingga data Bank Negara mengeluarkan kenyataan bahawa lebih 75% rakyat Malaysia simpanan tak ada walaupun RM1,000. Dan juga yang paling bahaya sekali dalam konsep urus wang adalah kita meletak kekayaan kita dalam satu bakul. Kalau kita letak dekat saham-saham tu lah. Kalau kita letak kat cryptocurrency lah. Kalau berlaku kejatuhan negatif, then habis kekayaan kita. Sebab itu kita kena letak di pelbagai bakul. Letak saham sikit, unit trust sikit, ASB sikit, emas sikit. Kalau ada bajet lagi, beli rumah pelaburan. Alright, ilmu rumah pelaburan lain pula. Orang kata nak kena belaga lutut pula baru boleh cerita ya. Tapi saya bukan pakar lah. Semua benda saya bukan pakar lah. Cuma sedikit sebanyak ilmu pengalaman saya kerdil ini mudah-mudahan memberi manfaat. Alright, so yang penting mesti kena ada pengagihan dan yang paling utama kena konsisten. Kita tak boleh tuan-puan simpan ASB mentang-mentang ASB kita boleh simpan RM10. Kita simpan RM10 setahun. 10 tahun baru ada 100 tuan-puan. Tak boleh. Kita kena simpan RM10. Lepas tu ada lagi RM10. Simpan lagi RM10. Ada lagi RM10. Simpan lagi RM10. Sama macam emas. Emas boleh simpan serendah RM100. Setiap kali ada RM100. Simpan. Dia jangan simpan 0.3 gram RM100. Lepas tu 10 tahun pula baru simpan. Lepas tu dia kata bila nak kaya simpan emas dengan SB. Orang lain kaya, kita tak kaya. Kita ada RM10 dalam ASB tuan-puan. Kali 5% baru 50 sen. Ada orang nak kaya dengan 50 sen. So jadi kena nampak benda ni ya. Alright. Okey, yang seterusnya adalah tadi saya dah cerita tentang jangka hayat. Sekarang kan dulu zaman saya usia persaraan 55 tahun. Kemudian kerajaan tengok orang semakin lambat meninggal. Semakin ramai pula rakyat Malaysia tak meninggal, kerajaan kata. Maka umur rakyat Malaysia dipanjangkan sebab penambahbaikan kesihatan, fasiliti hospital yang semakin baik. Jadi umur persaraan daripada 55 dilanjutkan kepada 60 tahun. Tetapi kalau kita hidup sampai 75, kita ada 15 tahun tanpa pendapatan. Maka berapa yang kita perlukan? Secara amnya, kita perlukan kadar gaji terakhir darat 50%. Kata kalau kadar gaji Encik Zaki yang terakhir nanti RM100,000. Dia perlu RM50,000 sebulan. Dia perlu RM50,000 sebulan. Sebab apa? Sebab kita dah biasa hidup dengan RM100,000. Kalau anda pendapatan terakhir gaji RM10,000 sebulan, anda perlu gaji terakhir nanti dapat setiap bulan RM5,000 supaya anda boleh hidup menjadi pesara yang bahagia. Tapi kita kena ingat, duit KWSP tak cukup. Bukan saya kata, sejak 2005 KWSP dah bagi tahu pesara habiskan duit KWSP selepas 3 tahun saja. So jadi kita kena pelbagaikan cabang simpanan kita. Alright, okey. Okey, tapi pemilihannya apa? Macam ni saya cerita ni tentang emas sikit lah. Tentang emas ni, kalau kita nak melabur, kita kena pastikan ilmu kita sesuai dengan matlamat kita. Ilmu kat mana nak cari? Kena follow orang-orang dalam dunia emas lah. Sebab itu orang kata, kalau kita nak dapat wangi, kita kena kawan dengan penjual perfume. Sebab apa? Sebab 24 jam dia duduk dalam kedai perfume dia. Bila kita pergi dekat dia, bau dia melekat dekat kita sikit tuan-puan. Bau dia lekat dekat kita sikit. Alright. So jadi sebab itu hari ni kalau tuan-puan nak belajar tentang ASB, tuan-puan kena ada kawan-kawan yang dalam dunia ASB, yang aktif melabur dalam ASB. Dalam dunia emas nak belajar tentang emas, tuan-puan kena berkawan dengan circle emas. Alright. So nampak dan ciri simpanan yang baik adalah simpanan yang tuan-puan boleh tabungkan dengan modal yang rendah. Sebab apa? Sebab kita pun baru mula kerja, gaji pun baru RM2,000. So jadi kalau kita boleh asing 1/10 bersamaan RM200, kita boleh pecahkan RM100 dalam ASB, RM100 ditabung akaun emas. You know, so sebagai simpanan backup selain daripada kita berharap kepada KWSP. Alright. Okey, duit nak labur bukan emas saja. Dekat mana cara kita nak melabur duit ni tuan-puan? Duit tu kita kena dapat. Kalau boleh kita kena pasti duit yang kita plan tak nak guna, kita susahkan cara kita nak guna tu. Macam sekarang ASB senang tu, saya risau tu. Bila ASB senang link dengan bank habis duit ASB ni. So jadi kalau boleh
kalau ASB tu kita ni duit password dia tu kita jangan ingat. Bila kita rasa nak keluar kita jangan ingat. Setiap penggunaan lebih daripada 1,000 tuan-puan, ambil masa untuk berfikir dulu. Tengok 2-3 bulan boleh hidup tak kalau tak beli barang ni. Hidup je, bernyawa je, makan semakin besar ni badan ni, semakin sadur ni. So jadi tahan lagi. Macam tu cara kita menguruskan kewangan. Alright. So jadi yang seterusnya adalah masa pun dah lambat. Yang penting saya nak ingatkan bahawa simpan ASB ke simpan emas ke, yang penting kena ada matlamat, kena konsisten dan sebolehnya elok letak simpanan anda di dalam satu bakul semata-mata. Ini saja daripada saya. Kalau ada soalan lebih hampir 200 orang menyertai, ada soalan boleh saya amat-amat hargai soalan anda. Terima kasih Cik Zaki. Okey, terima kasih Kak Lopa. Nampaknya dah sampai ke penghujung Kak Lopa rupanya ya. Jadi boleh tengoklah dekat chat-chat kita tu ada juga peserta yang menghantar. Puan Sarina ada bertanya, Diana Rahman bertanya, tak apa. Kita akan pergi balik semula pada Kak Lopa kita. Alright, amboi, hai pun kau main ni kata kat saya ni lagi ya. Belum kahwin 3 lagi. Amboi. Kalau dia boleh ambilkan bidangkan jana ni saya bolehlah tu. Ni kau. Okey, Kak Lopa kita rehatkan sebentar Kak Lopa. Banyak ilmu yang menarik yang dikongsikan. Okey, kalau begitu Kak Lopa kita teruskan bersama Kak Lopa kembali. Kita nak tengok soalan-soalan daripada chat. Kita banyak daripada WhatsApp group kami ya. Okey, WhatsApp group kami dah tanya soalan pertama daripada Sarina, Puan Sarina. Okey, dia tanya, Kak Lopa, di PG boleh tak buat autodidak, Puan, tiap bulan macam ESB ini? Soalan yang pertama. Silakan Kak Lopa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sama je macam ASBA. Dekat di akaun Emas Gate kita juga boleh buat auto debit minimum RM100 dalam tempoh minimum 12 bulan ke atas. So kalau kita ni jenis yang asyik lupa je, termakan semut banyak, so jadi kita buat auto debit, then buat auto dekat ASB kita menabur 100, dekat emas kita menabur 100 tanpa kita sedar. Jangan duk ingat-ingat. Ini kita jadikan simpanan pasaan kita. Kalau KWSC kita boleh tolak 11% setiap bulan, takkan kita tak boleh tolak untuk ASB dan juga emas secara auto kan? So jadi dekat emas kita juga ada, di akaun Emas Gap kita ada auto debit. Boleh tolak minimum 100 ke atas insya-Allah. Okey, dia soalan daripada Puan Sarina juga sama soalan daripada Hanis juga berkaitan dengan di PG ada pilihan auto debit dengan jawapannya ada. Itu dia. Alright. Kita pergi pada soalan yang kedua pula Kak Lopa, datang daripada Diana Rahman. Ni tanya sikit ni. Assalamualaikum Puan Malia. Saya ada soalan untuk anak muda macam saya lah. Untuk anak muda yang baru ingin bermula ni Kak Lopa, sebaiknya buat ASB Finance atau simpan saja dalam ASB? Mungkin pandangan pada Kak Lopa, silakan. Waalaikumsalam Puan Diana. Dia macam ni Dia dalam ASB Financial dia ada 3 strategi yang standard lah, yang semua pelabur ASB tahu, hampir semua pelabur ASB tahu, iaitu strategi compounding, strategi rolling dan juga strategi hybrid. So sekiranya anak muda ni dia nombor 1, dia kadang-kadang mampu, kadang-kadang tak mampu menabung. Contoh dia tak boleh nak ada komitmen tetap. Saya tidak galakkan dia buat ASB financing. Dia buatlah ASB simpan biasa. Sebab apa? Kalau nanti dia gagal bayar secara on time, apa akan berlaku? Dia punya sikris tak cantik. Bila sikris tak cantik, nanti dia nak beli rumah pertama susah. Alright. Dan nombor 2, kalau dia nak buat ASB financing, kalau boleh tolong jangan ambil takaful yang panjang. Sebab tujuan kita ambil ASB financing sebab kita nak cepat-cepat capai kepada maximum amount ASB. Kalau kita ambil takaful yang panjang dengan kadar OPR sekarang yang kita faham semakin dinaikkan dan juga dengan pulangan ASB yang kita faham dengan kadar ekonomi sekarang agak rendah, jadi dia bukan rendah, dia turun sikit, nanti dia naik balik lah tu Cik Zaki. Cik Zaki daripada umur 40 jadi 25, tu dia kira jadi muda balik. So jadi dia boleh orang kata kalau bagi saya, kalau anak muda, kalau dia belum ada kefahaman tentang 2 perkara ni, dia menabunglah secara biasa dulu sehingga dia dah faham, dah ada ilmu dan strategi untuk buat ASB financing. Okey, itu jawapan daripada Kak Lopa untuk Diana Rahman yang gitu. Daripada anak muda, pilihan anda dan digalakkan untuk menyimpan secara cash tunai lah, betul Kak Lopa kan? Betul. Okey.
Kita teruskan dengan soalan yang ketiga datang daripada Puan Aisyah Kamal. Okey, dia tanya mengenai matlamat pula. Apa matlamat yang sesuai ditetapkan untuk ESB dan emas? Matlamat yang sesuai, adakah untuk perkahwinan, adakah untuk nak pergi makan angin, apa dia kalau balik sekarang ni? Alright. Kalau ASB dan emas ni kalau boleh simpan setahun ke atas macam ASB. Kalau kita simpan Januari, kita keluar bulan Jun, kita tak ada nak dapat dividen pun. So jadi at least simpanlah setahun ke atas sampai kita dapat dividen. Tetapi secara amnya kalau tujuan untuk contoh macam Cik Zaki kata nak kahwin tapi jangka panjang, jangka yang pendek 2 hingga 3 tahun, ataupun nak beli rumah pertama, so boleh pertimbangkan untuk simpan dekat ASB. Kalau simpanan tu jangka panjang, contoh kita baru umur 18, girlfriend belum ada, impian nak kahwin dah ada. Ini orang berwawasan ni, girlfriend tak ada lagi, keinginan nak kahwin dah ada. Nanti dia boleh simpan emas, cukup saja jumpa je anak dara yang dia berkenan, dia boleh terus hantar hantaran tu dalam bentuk emas. Jangan hantar dalam bentuk duit. Barulah girlfriend kita, tunang kita pun tak terguna. Duit hantaran kita pergi beli tirai lah. Orang perempuan tahulah suka belanja. So hantar dalam bentuk dinar bulat macam ni. Ni 10 dinar 12,000. Hantar dalam bentuk dinar terus. Jadi susahlah sikit pasangan kita tu nak berbelanja duit tu. Jadi dia boleh jadi talian hayat selepas kita berumah tangga. Di masa depan kalau kita tak mau jual emas tu, kita boleh arah nuk emas, kita tebus semula dalam tempoh 6 bulan. Sebab itu kita kata adanya emas modal tak mati. Tapi kalau kita nak simpan untuk ASB juga, again saya kata kenapa perlu memilih? Kalau dua-dua awak yang punya, ni ayat TikTok ni, kalau dua-dua awak yang punya, kenapa perlu memilih? So ambillah dua-dua. Macam tu. So jadi ambillah ASB dan juga emas dua-dua. Alright, kita pergi kepada soalan yang lain. Kalau ada, sekejap ya, kita tengok di chat. Ya, okey. Sarina, untuk buka akaun ASB, anak memang kena buat penyanyi yang sekarang ke? Tak boleh walk in ke? Sekarang ni dah boleh dah di mana-mana saja untuk buka akaun. Kalau anda suka datang dekat Cawangan, silakan ke Cawangan. Kalau anda suka pergi ke ejen-ejen kami, silakan. Mungkin pergi kat Maybank, ramai sangat parking, payahkan. Pergi kat CIMB. Kalau CIMB pula dekat kaunter tu tak handsome macam saya ni, pergi pula dekat RHB. Boleh je. Atau pergi ke pejabat pos Malaysia pun. Banyak cawangan kami untuk membuka akaun ASB. Alright. Okey, yang lainnya ada lagi soalan? Alright, okey. Ni Puan Zikah bertanya. Sekarang ni dividen makin kurang. Sebab kata Kak Lopa lah makin menurun. Tak dapat pulang modal loan SB. Perlu ke teruskan loan SB ni? Ataupun berhenti loan SB? Saya pinjam 25 tahun. Silakan Kak Lopa membantu kod berkaitan dengan loan SB ni. Silakan. Faham. Okey, Puan Zika, sekarang dividen turun sikit. Dia bukan ASB je, semua institusi kebanyakan disebabkan oleh pasca pandemik. Maksudnya ekonomi seluruh dunia. Kita memang expected ada sedikit penurunan, tapi insya-Allah bila ekonomi baik nanti dia akan bertambah baik. Yang ini kita agak positif, mudah-mudahan. So jadi berbalik kepada soalan, kalau modal loan ASB atau kita panggil financing lah, loan ni konvensional lah, sedikit ilmu kewangan. Loan ni konvensional lah, dia tidak patut syariah lah. So jadi kita cakap financing maksudnya Islamik. So jadi kalau dia kata kalau tak pula modal, maksudnya apa yang Puan Zika buat sekarang, dia menggunakan teknik rolling. Rolling maksudnya bila dapat dividen, dia ambil dividen, dia bayar balik SB bulan-bulan. So jadi dia rasalah hit tu. Orang yang tak rasa hit adalah orang yang buat teknik compounding. Maksudnya dividen berapa pun dia tak peduli. Dia tahu amount dia nak compound daripada nilai 200,000. So patut tak berhenti buat financing selama 25 tahun jumlah 100,000. Begini Puan Zika. Sepatutnya kita melabur ni, kita kena rasa gembira. Kita balik pada soalan. Adakah kita boleh tidur lena dengan pelaburan kita? Dengan pelaburan kita, kalau kita tak boleh tidur lena, kalau kita nak beli susu anak, kita rasa tersekat, itu dah tak boleh melabur sebab konsep melabur adalah wang lebihan. So jadi kalau wang tu memang wang lebih, maksud kalau kita top up tak top up pun kita tak ada masalah, therefore boleh proceed. Kalau kita rasa nak rolling tak cukup ni sampai duit susu anak, duit taska kena tangguh bayar, bermaksud
kita tidak menepati syarat pertama, iaitu kita tidak dapat tidur lena dengan pelaburan kita, maka pilihannya adalah Puan Zika boleh hentikan kejap, menabur secara cash dekat ASB, dan kalau macam biasalah, kalau nak menabur emas cari Kak Lopa yang cantik, kalau nak menabur ASB cari Cik Zaki yang kacak. Dia macam tu kat Malaysia ni. So jadi jadinya berhenti sekejap, menabung secara cash dulu, sebab nanti di masa depan boleh mohon lagi. Pinjaman ASB ni bukan tak boleh mohon dah. Kita boleh mohon semula di masa depan. Tertakluk kepada ada ke tak kuota waktu tu. Tapi setahu saya, insya-Allah kuota ASB sentiasa ada, dana dia besar. ASB 2 je selalu, kadang-kadang ada, kadang-kadang berebut sampai pecah ASB. So jadi kalau kita tak boleh tidur lena dengan pelaburan kita, kita berhenti kejap, kita tengok dari struktur balik. Okey, itu mungkin ada keselambungan daripada pertanyaan daripada Facebook kita. Satu ni kita dapat Siti Raha. Mungkin keselambungan berkaitan dengan apa ni, dia nak tahu. Saya confuse lah Kak Lopa, nak melabur emas ke atau pilih ESBF. Tadi Kak Lopa dah dekat sikit, mungkin ada tambahan sikit untuk Siti Raha daripada FB Live ni. Masih confuse lagi katanya. Confuse, ya Allah. Yelah, dua-dua kacak, dua-dua cantik kan. So jadi sama macam ASB, produk dia cuma satu je. ASB maksudnya ASB lah, sama ada ASB cash ataupun ASBF. Tetapi kalau emas, kita ada beberapa jenama. Kita kena pilih jenama emas yang betul pun sangat memainkan peranan yang penting lah. Of course, sebagai pendidik emas, saya tidak rekomen langsung tuan-puan menabung emas perhiasan. Emas mesti emas pelaburan. Itu nombor 1. Nombor 2, nak pilih yang mana? Again, apa matlamat? Apa matlamat puan? Saya nak tahu kenapa puan simpan. Kalau puan kata saya nak simpan sebab saya nak dapat dividen, emas tak ada dividen. Kalau mana-mana pendidik cakap simpanlah emas, saya bagi pulangan sekian-sekian dalam bentuk dividen atau wang, kemungkinan besar 99% itu adalah skema emas. Ini ilmu emas ni, kena tahu. Jadi sekarang kalau puan kata saya simpan sebab saya nak dapat dividen, simpan dekat ASB. Tinggi rendah kena terimalah. Tapi kalau puan kata saya simpan emas sebab saya belajar daripada kisah pelarian Vietnam. Bila berlaku peperangan, segala wang tunai, unit trust, saham, hartanah, ternakan, kebun tidak bernilai, maka saya boleh bawa emas saya pergi memulakan kehidupan di tempat baru. Di genggaman saya, tuan-puan nampak kecil ni lebih 60,000. Nampak kecil. Nampak kecil 60,000 ni. Ganggu tangan. Dia segenggam. So jadi kalau kita nak lari naik kapal macam pelarian Vietnam, kita bolam poket je. Awak lari. Waktu tu pakai misai cover sikit, jangan bagi nampak kenal kat lepas. Macam tu. So jadi nampak. So jadi bergantung kepada matlamat. Ataupun nombor 2, saya nak simpanan saya kalis inflasi dan mudah diwarisi. Maka kalau ASB, kita kena pewaris, kita kena buat tuntutan di pejabat ASB kalau nak buat tuntutan. Kalau emas, simpan kat tangan, bahagilah ikut simpanan emas yang kita nak tu, nak bagi kat siapa waris kita nak. So jadi again bergantung kepada matlamat, kedua-duanya bagus. Sebab saya tak ada jawapan bagi pisau dengan gunting mana lebih bagus. Kereta dengan motor mana lebih bagus. Apple dengan oranye mana lebih sedap? Saya tidak tahu sebab saya kena tahu dulu matlamat dan sejauh mana kapasiti puan untuk menangani risiko. Risiko contoh satu hari nanti ASB turun lagi, boleh tak absorb perasaan tu? Boleh tidur lena tak? Macam Puan Zika tadi. Ataupun harga emas jatuh, boleh tidur lena tak? Sebab konsep pelaburan adalah adakah kita boleh tidur lena bila kita melabur. Begitu. Tu dia. Bolehkah kita tidur lena kita melabur? Ini keselambungan daripada soalan daripada Zaini. Kita bersedang ni beberapa ni Bank Negara dalam TV pun dah menyatakan kenaikan OPR. Adakah pandangan apa ni Kak Lopa? ASBF masih relevan jika bank menaikkan OPR? Adakah masih relevan ASBF ni? Silakan Kak Lopa. Alright. Itu tadi sama macam soalan yang tadilah. Kalaulah dia mengambil kira, kalau dia mengambil kira, dia menggunakan pakai konsep rolling. Maksudnya dia guna dividen, dia bayar ansuran, tak sesuai lah buat masa sekarang. Ingat balik satu je, menabung dan melabur mesti kena wang lebihan. Kalau tak ada wang lebih, mesti kena cari cara untuk menjana pendapatan. Sekarang senang Cik Zaki. Boleh buat Grab,
boleh Ya. meniaga kuih dari rumah. Sekarang boleh jadi YouTuber. YouTuber kaya daripada manager pun ramai sekarang ni. So jadi banyak pekerjaan secara online atau secara offline yang kita boleh buat dengan media sosial dan kemajuan teknologi hari ni. Kalau kita nak melabur wang lebihan, kalaulah kita anggap OPR naik, maka kadar ansuran naik, kita tak cukup duit untuk rolling bayar ansuran pinjaman, maka kita simpanlah dalam bentuk cash dulu. Jangan simpan dalam bentuk hutang. Jangan buat hutang walaupun beli hartanah. Saya jumpa orang ni dia bangga beli hartanah sampai 10-11. Tapi setiap bulan bergaduh suami isteri, duit tak cukup. Tak guna tuan-puan. Kaya itu sepatutnya bahagia. Kaya itu sepatutnya menenangkan. So jadi kalau tuan-puan rasa saya ada sijil ASBF 200,000 tapi setiap bulan nak bayar sijil tu, saya bergaduh dengan suami, saya terpaksa lambatkan duit taska, bergaduh dengan cikgu taska, itu adalah kekayaan yang tidak membahagiakan. Berhenti dulu. Restructure balik kewangan. Restructure itu dia. Alright, kita ada 2 soalan lagi. Saya boleh datangkan kepada Syarudin Nasir. Beritahu Puan, apa pendapat Puan tentang asingkan hasil bonus dan dividen ASB untuk simpanan emas? Dia kita asingkan. Gitu. Ini dia pelbagaikan pelaburannya. Silakan Puan. Ini kita panggil diversify the bucket ni. Kita mempelbagaikan cabang pelaburan kita. Baguslah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab daripada wang, sebab unit trust ni dia ASB ni unit trust. So dia dalam bentuk unit tapi unit ni bersamaan dengan RM1. Saya ulang balik tadi. So jadi kita nak selindung atau selamatkan ASB kita, sebahagian ringgit kita daripada kawalan kerajaan. So jadi kita keluarkan dan letak dalam bentuk emas. Boleh, tak ada masalah, sangat digalakkan cara begitu. Jadi kita dapat apa? ASB pun kita dapat, emas pun kita dapat. Itu nombor 1 lah. Yang kedua adalah bila kita tukarkan dividen kita ke dalam bentuk emas, cara yang kita buat ni adalah kita kena pastikan apa ratio dia. Jangan nanti sampai kita nak guna untuk kecemasan, tak ada duit dah kat ASB habis, tak boleh. Kalau kita guna dividen saja, pokok atau prinsipal kita tinggal, tak ada masalah. Jangan gunakan semua sebab emas dia tidak sesuai untuk simpan hari ini jual besok. Jadi kita ada ratio dia. Dalam kekayaan kita, kita kena pasti berapa jumlah net worth atau kekayaan kita. Kalau contoh kekayaan kita 1 juta dalam bentuk emas, hartanah, unit trust, cryptocurrency, kita nak lindungi kekayaan kita dalam bentuk emas sebahagian, maka kita boleh mengambil kira 3 pendapat ini. Pendapat pertama iaitu pakar Azizi Ali, dia mengatakan simpanlah 10% di dalam bentuk emas berbanding dengan net worth kekayaan tadi. Kalau pendapat Mike Maloney, dia mengatakan Robert Kiyosaki, dia mengatakan simpanlah 25% dalam bentuk emas untuk melindungi kekayaan-kekayaan lain. Atau Mike Maloney mengatakan 50% simpan dalam bentuk emas darab dengan net worth untuk melindungi kekayaan lain. Kenapa pakar-pakar ini mengulang perkataan melindungi? Sebab emas menginsurankan kekayaan kita. Ada emas, Cik Zaki, kita tak akan kaya serta-merta, tapi kita susah nak jatuh miskin. Tak ada penyimpan emas yang kata, oh saya susah ni tak boleh makan, oh saya susah perniagaan bankrupt habis langsung. Tak, selalunya penyimpan emas sebab dia ada 2 cara untuk mengaplikasikan strategi emas. Nombor 1, dia boleh jual emas, dia dapat duit, dia guna duit. Atau nombor 2, dia boleh arahnu ke emas dan dia pergi buat pusingan modal apa yang dia nak, dalam tempoh 6 bulan dia tebus semula emas. Alright. Okay. Sampai Syarudin kata faham sangat, alhamdulillah. Ini mungkin soalan terakhir daripada Intan. Intan nak bertanya. Okey, Puan Malia, kita kalau beli emas pelaburan ni kat mana? Lah kau ada Intan, Intan nak tanya lagi nak beli emas, silakan. Nak beli emas tu kat mana tu Kak Lopan, silakan. Alright. So jadi dia ada beberapa checklist emas Cik Zaki. Kalau boleh kurangkan beli emas di kedai emas. Kenapa? Secara amnya di kedai emas ada sewa kos kedai, ada sewa kos keselamatan. So jadi dia nak bayar security. Itu menjadikan harga per gram emas itu lebih mahal. Jadi yang saya sangat mengesyorkan sebab saya adalah dealer public gold jugalah. Kenapa saya jadi dealer public gold? Sebab saya bermula dengan menjadi penyimpan public gold. Dan kenapa saya pilih emas public gold? Nombor 1, ketulinan dia 99. Nombor 2, dia memberikan gold platform iaitu gold accumulation program. Dia macam tabung ASB cuma dia menabung dalam bentuk gram. Boleh menabung serendah RM100 sikit-sikit. Dalam tu merekod gram lah. Dan nombor 3, akaun ini adalah akaun patuh syariah yang boleh
dikeluarkan emas fizikal. Cuma tinggal 1 gram untuk mengekalkan kat Iktifan account. Dan yang seterusnya harganya lebih murah sekitar RM20 hingga RM30 bagi ketulinan 999 berbanding emas di kedai emas. So, saya harap saya menjawab soalan Cik Intan Pahdiong yang cantik tadi. Terima kasih. Iya, gitu. Okey, Intan Nurjalilah, itu jawapan daripada Kak Lofa kita. Alright, kita dah sampai penghujung ni Kak Lofa ya, berkaitan dengan ASB dan emas, kenapa perlu buat pilihan. Alright, dan kepada anda yang bersama dengan kami, terima kasih sekali lagi kerana sudi makan masa dan pengesaman semak kami. Terima kasih kepada Puan Malia Ramli, Kak Lofa kita yang sudi berkongsi berkaitan dengan apa bezanya ASB dan juga emas pada ini. Kenapa perlu buat pilihan? Kerana kedua-duanya merupakan pelaburan yang menjana. Balik-balik sekali lagi, apa matlamat pelaburan anda. Okey, terima kasih Kak Lofa, dan insyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, dan kita mohon kepada Kak Lofa untuk memberikan kata-kata terakhir dan nasihat daripada pagi ini. Silakan Kak Lofa. Alright. Bila orang tanya saya, Cik Zaki bila masa terbaik untuk mula menguruskan wang? Masa terbaik waktu bayi. Tapi bayi kita tak tahu apa lagi. Jadi apa kita buat? Sebagai ibu bapa, kita buatlah untuk anak-anak kita. Sebab anak kita sekarang bayi kan, kita buat untuk anak-anak kita. Kita dah lepas masa tu. Bila masa kedua terbaik untuk kita bermula menguruskan kewangan, menabung dan melabur, masa kedua terbaik adalah waktu gaji pertama. Dah lepas juga. Alamak. So jadi dah lepas, bagi tahu adik-adik kita yang mula bekerja sekarang. Kita dah lepas, kita jangan nanya orang lain. Kita bagi tahu orang lain. Masa ketiga terbaik bila? Sekarang. Cuba tengok dekat dalam poket ni. Daripada duit tu habis dekat rokok, dekat hobi mahal. Masa TikTok berjalan, kita pun tak tahu, Cik Zaki, bila tiba-tiba kerajaan umum MCO, berapa ramai yang depression, bercerai, hilang kerja, tekanan dan sebagainya. So jadi hari ini tuan-puan, kita beringat sebelum terlambat. Macam tadi kita cakap, kalau boleh bukan payung mah, sediakan payung sebelum hujan. Orang kaya payung pas, Cik Zaki suka. Sediakan payung sebelum hujan. So jadi hari ni mula, kalau saat usia, kalau kita dah lepas waktu bayi, bantu adik-adik, anak-anak kita. Kita dah terlepas waktu gaji pertama, bagi tahu dekat anak kita dan adik kita. Dan seterusnya, kalau kita sendiri dah terlambat, dah terlepas 2 fasa, hari ni kita kena mula tengok. Sebab sebenarnya hakikat yang paling pedih dan perit adalah bila kita susah, nombor 1, kita impian kita tak nak menyusahkan orang. Nombor 2, bila kita susah, orang pun tak suka nak dekat dengan kita. Ini faktor dalam hidup. So, jadi kita kena tengok, kita musibah, kita muhasabah balik, kita rasa macam mulai hari ini aku tak nak lagi hidup dalam keadaan belenggu hutang. Aku tak nak hidup lagi dalam keadaan bila ditimpa musibah terpaksa meminta-minta. Aku tak nak hidup dalam keadaan bila aku meninggal, anak aku, isteri aku, baby dalam perut bayi ditinggalkan tanpa persediaan langsung, tuan-puan. So jadi hari ini tak ada orang nak bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan seterusnya, terima kasih sangat-sangat kepada rakan-rakan ASB saya yang cantik bergaya, Puan Fauzilah Zaidi, yang seterusnya yang dihormati Cik Zaki Haji Alwi yang bujang 3, subhanallah. Saya jumpa online, saya rasa macam adik-beradik. Itulah orang kata panggil, kita panggil ukhuwah sesama kita Islam ni kan. So jadi simpanlah tuan-puan, sebab dalam Islam sendiri pun kita kata kalau boleh kita kerja, kita menjaga kewangan seolah-olah kita nak hidup 1000 tahun lagi. Mudah-mudahan kekayaan kita bukan di dunia sahaja, kita kaya dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan saya. Terima kasih kepada Puan Malia Ramli, Kak Lofa kita yang sudi berkongsi pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang terus melekat. Itu dia dalam minat semak-semak semi, walaupun anda berada di Zoom dan juga di FB Live. Dan itulah dia sedikit perkongsian maklumat yang diberikan oleh Kak Lofa kita berkaitan dengan ASB dan emas. Kenapa perlu ada pilihan. Alright, okey, terima kasih. Dan sekali lagi bagi pihak SMB, memohon maaf di atas kurang berlaku sepanjang program yang dijalankan. InsyaAllah kita akan jemput kembali Kak Lofa kita di waktu masa nanti. Kita berjumpa kembali Kak Lofa. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian Kak Lofa berkongsi pada pagi ini. Semoga berhati-hati, kita nak beraya ni, raya kurban, berhati-hati anda berjalan ke utara. Kak Lofa nak ke utara, saya nak ke selatan. Saya doket kat X9, doket nak balik 3 malam ni insyaAllah. Alright, kepada anda yang berada di luar sana, berhati-hati. Semoga anda ceria-ceria bersama dengan keluarga tersayang. Sama akhir raya korban kita ucapkan dan sentiasa menjaga SOP. Dan kami di SMB mohon maaf dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.